menuntut ilmu dengan seorang guru yang berada di bumi Hadramaut Yaman, iaitu guru yang sentiasa datang ke bumi Malaysia yang bertuah ini, Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi insya-Allah pada malam ini beliau menyerikan, meriahkan, mengimarahkan Masjid Tamantar ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi rahmatnya di kawasan ini, di kawasan Tamantar ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan hidup kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, di antara syiar Allah Subhanahu Wa Taala iaitu solat 5 waktu sehari semalam di masjid, solat berjemaah, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketakwaan hati kita kerana membesarkan, mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Al-an ma'ana dhaiful kiram Dr. Habib Ahmad Al-Habsyi, yang insya-Allah sama-sama akan berkongsi ilmu di antara bainal maghrib wal isya. Insya-Allah kita akan dengar penyampaian beliau, dan insya-Allah Al-Fakir yang lemah ini akan cuba menterjemahkan apa yang termampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyir rahmatil muhdah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hudah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mulaqah. Alhamdulillah, dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam kepada Nabi pembawa rahmat dan memberikan petunjuk kepada seluruh alam ini, dan kepada melalui ahli keluarganya dan para sahabatnya serta seluruh orang yang mengikut jalan petunjuknya, maka akan mendapat rahmat dan petunjuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu wa iyyakum fi hadzal waqt al-mubarak najlis wa natadhakkar fima yu'inana wa yuqarribuna insyaallah taala ilaih subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam majlis ini, di dalam waktu yang Allah SWT berikan kelapangan untuk kita, mudah-mudahan waktu ini kita mengambil keberkatannya dan kita mengambil faedah daripada apa yang mampu kita duduk bersama. Wa antum qad nawaitum an-niyyah al-mubarakah annakum ta'takifuna lillahi subhanahu wa ta'ala fi hadha al-waqt wa tahyuna al-waqt al-sharif ma bayna al-'isha'ain imtithalan لأمر الله سبحانه وتعالى القائل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Dan kamu semua yang hadir di dalam masjid ini telah berniat niat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu telah ingin mengisi di antara dua waktu ini, iaitu maghrib dengan isya, seperti mana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adapun orang-orang yang merenggangkan daripada lambung kanan mereka untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya iaitu waktu ini. وقد أخبر أهل العلم وأهل المعرفة أن هناك 5 أوقات شريفة ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها ولا يضيعها. Di sana ada ulama berpendapat ada 5 waktu yang sepatutnya sayugianya ramai di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala mengambil peluang waktu-waktu tersebut. لماذا؟ لأن فيها عطايا من الله سبحانه وتعالى فالمحروم الذي يضيعها ويتركها وينشغل بغيرها. Kerana apa? Kerana di situ Allah Subhanahu Wa Taala ada meletakkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin kepada hambanya diharamkan waktu tersebut untuk meraih pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. هذه الأوقات هي الوقت الأول ما قبل صلاة الفجر ولو بنصف ساعة. Yang mana waktu pertama itu adalah waktu yang sebelum subuh, sebelum solat subuh, sebelum waktu fajar, lebih kurang setengah jam sebelumnya.
هذا الوقت الذي يسمى بوقت التهجد ووقت قيام الليل، Ini dinamakan waktu tahajud dan waktu qiyamul lail. وهو الوقت الذي يناجي فيه العبيد الله سبحانه وتعالى. Yang mana waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan zat yang maha agung memanggil hamba-hambanya. وهو الوقت الذي يخلو فيه قلب العبد المؤمن مع ربه تبارك وتعالى. Yang mana waktu tersebut ialah waktu hamba Allah SWT bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berseronok memuji, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. فقد أخبرنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أن في هذا الوقت الحق سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. ثم ينادي في الملأ الأعلى وينادي الخلق ويقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من طالب حاجة، هل من مسكين فأعطيه، هل من مريض فأشفيه. فهذا النداء يسمى وقت عظيم وشريف. Yang mana pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memanggil-manggil hambanya dengan kalimah, dengan perkataan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adakah di antara kalian orang yang ingin ampun, aku akan ampunkan. Adakah di antara kalian orang yang meminta memohon daripadaku sesuatu hajat, aku akan tunaikan hajat. Adakah di antara kalian orang yang miskin, orang yang fakir meminta kepadaku, aku akan tunaikan. Adakah seseorang yang sakit, aku akan sembuhkan. Itu perkataan yang Allah Subhanahu wa taala panggil seru kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, dinamakan waktu itu waktu agung dan waktu mulia. لو أن أحدنا أو كلنا في هذا المجلس أو في هذا المسجد أعطي لنا خبر قبل نصف ساعة أن موكب الرئيس سيمر بجانب هذا المسجد، فكيف سيكون الاستعداد؟ Kalaulah sekiranya ada khabar, pemberitahuan, announcement mengatakan bahawasanya nanti setengah jam, maknanya setengah jam lagi akan datang rais, datang pemimpin yang akan lalu di hadapan kamu, agaknya macam mana perasaan kamu kalau kamu kenal ataupun kamu ingin untuk melihat pemimpin tersebut. ثم إذا قالوا لك أيضا أنه من الاحتمال أن يدخل إلى هذا المسجد، فمن كانت له حاجات أو مطالب فليستعد ويكتبها ويجهزها وليقابل هذا الرئيس. Dan bagaimana pula perasaan kamu kalau sekiranya ada pemberitahuan iklan mengatakan beliau itu, pemimpin itu bukan saja berlalu melintasi di hadapan, bahkan nak masuk untuk melihat, untuk bertanya tentang masalah ataupun apa saja hajat, maka hendaklah kamu tulis di kertas, tulis apa saja yang kamu hendak, nanti bila kamu kedepankan kepadanya, dia akan bagi semuanya. الكثير منكم سيجدها فرصة لا يمكن أن يسيبها أو يتركها. Bahkan mungkin kita semua bila dengar berita tadi, kita akan berbondong-bondong datang untuk hadir di tempat itu untuk kita ceritakan apa saja masalah kita. وربما أنه الذي ليس له شيء أو مطلب عند هذا الرئيس على الأقل أنه سيحضر مجاملة. Boleh jadi juga ada seseorang kita yang datang tadi bukan sebab dia ada hajat, tapi dia sekadar nak duduk bersama dalam majlis itu, sekadar untuk melihatnya ataupun datang ambil waktu, maka mungkin akan duduk bersama. ولأنه أيضا ممكن هذا الرئيس لو حضر يقسم على الذين يأتون ويستقبلونه كثير من الهدايا الغالية والثمينة. Boleh jadi juga pemimpin yang akan datang waktu tersebut, dia akan lihat orang yang pertama menyambutnya, orang pertama yang mendekatinya, dia akan memberikan bahagian yang besar. فلا شك أنك ستحرص على الحضور مهما كانت الأسباب. Oleh sebab itu kamu akan cuba untuk mendapatkan waktu yang pertama, waktu yang lebih awal untuk bersama dengannya. حتى لو كنت مشغولا ومرتبطا بأعمال أخرى ربما أنك تلغيها وتحضر إلى هنا. Walaupun mungkin kamu itu tengah sibuk,
Tapi sebab kamu tahu ini ada pemberian, ada kurniaan, maka kamu tetap akan cuba ambil waktu untuk bersama dengannya. هكذا في الوقت الذي هو الثلث الأخير من الليل ونصف ساعة قبل الفجر، هذا وقت يسمى وقت مرور الموكب الإلهي. Ini yang dikatakan waktu sama ada 1/3 daripada malam ataupun setengah jam sebelum subuh, sebelum fajar. Itu adalah waktu yang sangat mulia, sehingga kan ada sebahagian ulama mengatakan adalah waktu waktu siraman rohani. فهل ممكن للعاقل أن يترك هذا الموكب الرباني؟ Adakah orang yang berakal, dia dengar pemberian, dia dengar kehebatan, dia tinggalkan begitu saja? فينام مثلا Dia tidur sahaja? أو يخرج يتمشى؟ Ataupun dia berjalan bersia-sia sahaja? إذا كان هكذا يفعل فهو ليس بعقله. Kalau dia buat macam itu, tentu dia itu orang yang tak ada akal. وهذا الموكب الإلهي هل هو مرة في الشهر أو مرة في السنة أم إنه كل يوم؟ Mauqibul ilahi, siraman rohani yang Allah SWT berikan itu, adakah setahun sekali ataupun sebulan sekali ataupun setiap hari? هذا الموكب الإلهي كل يوم مدى الحياة. Mauqibul ilahi, siraman rohani itu Allah SWT akan kurniakan, berikan setiap hari sepanjang kehidupan. وهناك أناس ما قد ضيعوا هذا الموكب الإلهي في حياتهم ولا يوم. Dan di sana ada manusia yang tak pernah tinggalkan waktu tersebut, dan mereka itu orang yang sangat cemburu dengan waktu tersebut. كيف ترون حال هؤلاء الذين يغتنمون حضور هذا الموكب الإلهي فيحضرون ويقولون ويطلبون الله سبحانه وتعالى بأصواتهم إليه؟ Bagaimana kamu pandang orang tersebut yang tidak melepaskan peluang, merebut, meminta dan bersama dengan siraman rohani Allah Subhanahu wa taala itu? Bagaimanakah orang-orang itu? أحكي لكم قصة لأحد الصالحين وحاله مع هذا الموكب الإلهي. Aku ingin menceritakan kamu sebuah kisah yang berkaitan dengan siraman rohani Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. هذه القصة حصلت عندنا في بلد حضرموت في بلدة تريم اليمن. Kisah ini telah berlaku di daerah Hadramaut di Yaman. وعادة أهل حضرموت أو تريم في اليمن كان أن الناس كلها تقوم في هذا الموكب الإلهي، وترى البيوت كلها أنوارها مشتغلة لأجل يقومون الليل، الصغار والكبار والرجال والنساء. Sehingga kan kalau kamu pergi ke tempat tersebut, iaitu di kawasan Hadramaut ini, maka kamu akan lihat bagaimana rumah-rumah mereka pada waktu yang disebutkan sebentar tadi, rumah mereka sudah terang, menunjukkan mereka itu bangun malam, dan bukan sedikit tapi rumah mereka terang benderang kerana untuk menghidupkan malam tersebut, daripada kanak-kanak, daripada orang tua, daripada lelaki dan perempuan. حتى إذا كان مر أحد في الشارع من الناس يسمع أصوات من البيوت أذكار وقرآن. Sehingga kan kalau sekiranya ada orang yang lalu ataupun lintasi ataupun lewati rumah-rumah tersebut, maka akan terdengar sayup-sayup kedengaran orang di dalam rumah memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. فمر يوم من الأيام مر رجل وهو ذاهب إلى المسجد، فمر في بيت أحد العارفين يدعى جمال الليل، فإذا لما مر بجانب بيته وهو سمع صوت عالي قليلا عن باقي الأصوات، فتوقف عند هذا الصوت فسمع هذا الرجل يقول بعض الكلمات. Maka satu hari ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin pergi menuju masjid, kemudian melewati sebuah rumah, yang mana rumah itu ialah salah seorang daripada arifun billah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang digelar sebagai Jamalul Lail. Maka dalam perjalanan nak pergi ke masjid, tiba-tiba terdengar daripada dalam rumah tadi suara yang agak kuat sedikit dalam bermunajat kepada Allah SWT dan mengeluarkan bait-bait, perkataan-perkataan, sesuatu perkataan yang akhirnya orang yang lalu tadi berhenti kejap untuk mendengarnya.
فجلس قليلا خارج الباب وأراد يسمع ماذا يقول هذا الحبيب، فسمعه يقول كلمة واحدة فقط ويرددها وهو يقول أنا 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 حتى طلع الأذان وأذن المؤذن. Apabila beliau ini lintas rumah seorang Habib ini, maka beliau ingin mendengar apa yang disebutkan tadi, dan beliau mendengar yang menyebutnya ana, iaitu kalau bahasa Melayu kita, saya, sampailah azan subuh. فلما أذن الفجر انتبه هذا الحبيب أن الفجر قد طلع، فتجهز للصلاة وخرج فوجد هذا الرجل واقف عند الباب. Kemudian Habib tadi yang ada, Arifun Billah tadi yang ada di dalam rumah tadi, bila dengar azan dia pun baru tersedar, maknanya sudah sampai waktu subuh. Kemudian siap-siap bersegera untuk pergi ke masjid. Bila keluar rumah, terlihat pemuda tadi ada di hadapan rumahnya. فقال له يا سيدي أريد أن أسألك سؤالا قبل أن تذهب إلى المسجد. Kemudian pemuda tadi yang berada di depan rumahnya mengatakan, ya Sayyidi, wahai tuan, aku ingin bertanya kepada kamu sebelum kamu pergi ke masjid. فقال له اعذرني وسامحني لقد وقفت عند باب بيتك لأسمعك ماذا تقول فإذا بي أسمعك بس تقول كلمة واحدة وهي أنا. Maka ia meminta izin, meminta maaf akan kekurangan adabnya di hadapan rumah seorang ulama, seorang Arifun Billah. Maka ia mengatakan, wahai Habib, aku berada di depan rumahmu, aku minta maaf kerana bila aku berdiri sekejap tadi, aku terdengar kamu mengatakan ana, saya berulang kali. لماذا كنت تردد هذه الكلمة؟ Mengapakah tuan mengulang-ulang dengan kalimah saya? لو إنسان آخر سيظن أن هذا الذي يقول هذه الكلمات ليس عاقل. Boleh jadi kalau ada orang yang tak faham, dia dengar apa orang ni cakap saya, macam orang gila saya. فقال له يا أخي إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده في هذا الوقت، وأنه سبحانه وتعالى قد أسمعني هذا النداء، فكنت أسمعه يقول هل من طالب حاجة فأقول أنا، هل من مريض فأشفيه فأقول أنا، هل من مستغفر فأقول أنا، هل من مسكين فأقول أنا، فكلما عرض طلبا قلت أنا. Maka ia mengatakan, adakah kamu tidak dengar waktu ini adalah waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berkhitab kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang mulia ini, sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan aku mendengar panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila aku mendengar Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hal min talibin, siapa di antara kamu ingin meminta kepadaku, maka aku terdidengarkan, aku kata ana. Apabila aku didengarkan lagi, barang sesiapa yang ada hajat, aku akan tunaikan hajat, aku kata saya. Maka aku didengarkan lagi, siapa yang ada penyakit nak disembuhkan, aku katakan saya. Maka suara itu kerana aku didengarkan dengan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. فتعجب هذا الرجل من حال هذا الحبيب الصالح الولي، وأن الله سبحانه وتعالى بلغه هذه الرتبة وهذه المزية. Maka pemuda tadi menjadi hairan bagaimana Allah SWT naikkan kedudukannya, naikkan martabatnya, sehinggakan Allah SWT membukakan tabir ilahi yang Allah SWT berikan kepadanya, sehingga mendengar panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. كلنا نتمنى أن نكون مثل هذا الرجل. Kita semua bercita-cita, berkeinginan untuk dapat seperti mana orang yang dengar tadi. كلنا نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يبلغنا هذه المرتبة. Kita semua bercita-cita, berkeinginan untuk sampai ke kedudukan tersebut. هل هذا صعب؟ Adakah ia susah? أو هذا مستحيل؟ Adakah ia mustahil? أو هذا لا يمكن؟ Adakah ia tidak masuk akal? أو هذا لا يعقل؟ Adakah dia tidak logik? من المعطي؟ Siapa yang memberikan? المعطي هو الله. Yang mengurniakan ialah Allah SWT. وهل انتهى عطاء الله؟
Adakah habis Allah SWT punya pemberian kalau Allah beri pada hambanya? وهل توقف عطاء الله؟ Adakah tertangguh pemberian Allah Subhanahu wa taala? إذا كان أعطى لشخص من أهل الصلاح مثل هذا الحال في ذاك الزمان ممكن كذلك أن يعطينا ويعطيكم في هذا الزمان. Kalau inilah pemberian Allah SWT kepada wali Allah SWT, kepada kekasih Allah SWT di zaman tersebut yang baru sebentar tadi kita ceritakan, Allah SWT juga mampu memberikan apa yang diberikan pada zaman tersebut dan pada waktu ini. لكن علينا أن نعظم هذا الوقت. Akan tetapi wajib ke atas kita mengagungkan, memuliakan waktu ini. ونعلم أنه وقت لا يقدر بالأثمان. Ketahuilah sesungguhnya waktu ini bukan dikadarkan mengikut usia zaman. لأنه يحتاج منا إلى شيء من المجاهدة. Akan tetapi perlu kepada kita bermujahadah, melawan hawa nafsu kita. المجاهدة هي أن تقوم من عز نومك ومن أحسن النوم. Maka mujahadah tersebut iaitu melawan nafsu tidurmu untuk kamu bangun kerana Allah Subhanahu wa taala. وتنسى الراحة في هذا الوقت. Sehingga kan kamu lupa waktu rehat kamu untuk tidur melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. لأنك تطلب الله سبحانه Kerana وتعالى. waktu itu kamu bukan mencari siapa tetapi kamu mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. ولأن في هذا الوقت معظم الناس غافلين عنه. Kerana waktu tersebut ramai di antara hamba Allah Subhanahu wa taala dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فتكون أنت وأنت لكم الفرصة أن تغتنموا هذا الوقت مع غفلة الآخرين. Oleh sebab itu, kamu yang diberikan faham ataupun yang diberikan ilmu ini, kamu jadilah orang yang lain daripada orang yang lalai tersebut. ثم إذا جربت مرة أو مرتين أو ثلاث سيعجبك هذا الأمر وربما تستمر باقي حياتك. Kalau kamu mulakan sekali, dua kali, tiga kali, maka kamu akan jadi hairan dan maknanya jadi seronok dengan amalan tersebut sehingga kan kamu mampu meneruskan berterusan sampai kamu pergi bertemu Allah Subhanahu wa taala. ولو حتى كان يقولون بعض أهل الذوق والمعرفة والعلم أن يقوم الإنسان حتى قبل الأذان ب5 دقائق مثلا. Sehingga kan dengan rasa kasih seorang orang yang arifun bil, orang yang dekat dengan Allah SWT, orang yang dapat menjadi ahli zauq, orang yang menjadi ahli ilm, ahli yakin, ia mengatakan kamu ini buatlah walaupun hanya beberapa minit sebelum subuh. فلو تعودت على ال5 دقائق ثم أعجبتك وأحدثت ذوقا في قلبك لا تكفيك هذه بعدين ال5 دقائق. Nanti bila kamu cuba-cuba walaupun 5 minit sebelum azan kamu sudah bangun bermunajat kepada Allah SWT, nanti kamu dah rasa tak puas untuk 5 minit itu, maka kamu akan tambahkan sendiri. فبعضهم لما أحس بذوق هذه اللحظات كان يقوم قبل الفجر مثلا بساعة. Sehingga kan ada orang yang dia dah rasa seronok ataupun rasa kelazatan beribadah, bermunajat kepada Allah SWT, 5 minit tak cukup, setengah jam tak cukup, 1 jam pun dia mampu buat. لذلك كان يقال أحيانا عن ترجمة أو أوصاف بعض الصالحين يقول كان قائما لليل. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam manakib ataupun silsilah sejarah para alim ulama ini, nanti ada sebut dalam perkataan bahasa Arabnya kana qaiman bil-lail, maknanya adalah beliau ini orang yang suka bangun malam. كان يقول الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وكان حوله قبل البارحة وقبل البارحة يقول منذ أن بلغت ما تركت قيام الليل لا في السفر ولا في الحضر. Kita baru-baru ini atau semalam kemarin kita baru hidupkan mengingati seorang wali Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Kalau kita lihat di dalam lembaran sejarah mengatakan beliau ini semenjak beliau akil baligh, maka beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sama ada waktu bermukim ataupun waktu bermusafir. نعم فما ترك هذا طيلة حياته حتى مات. Beliau ini tidak meninggalkan qiyamul lail sehingga beliau wafat. فهذا يسمونه مجاهدة النفس. Ini dinamakan mujahadatun nafas, melawan hawa nafsu. لذلك كثير من الأولياء لم يصبحوا أولياء إلا لما عرفوا حق الليل وقيام الليل. Oleh sebab itu tidak ada seseorang
yang boleh mendapat martabat kewalian wali Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan memperolehi melalui kemuliaan bangun malam. لذلك كان يقول العارفون بالله لا تنعقد ولاية لأحد إلا بقيام الليل. Oleh sebab itu, kata-kata orang arifun billah, para wali Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak ada seseorang mampu sampai kepada tahap menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, wali Allah, melainkan dengan sentiasa bangun malam. وإذا كثر الذين يقومون الليل في الأمة انخفضت كثير من المشاكل والأزمات في الأمة. Sekiranya dalam dunia hari ini ataupun sekiranya dalam dunia ramai manusia yang bangun malam, maka kalian akan lihat akan kuranglah persengketaan, akan kuranglah segala kerosakan di muka bumi dunia ini. إذا عندك مشكلة في بيتك ومشاكل مع أهلك ومع أسرتك أو في بلدك وتريدها أن تذهب قم الليل وتكلم مع ربك. Kalau sekiranya kamu melihat kehidupan kamu susah, kehidupan kamu sempit, ahli keluarga kamu susah, kamu punya kehidupan sukar, maka bangunlah malam, berbuallah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت يستجيب الدعاء. Kerana pada waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajabkan, perkenankan doa hambanya. يستجيب الدعاء لأن الإنسان يدعوه من القلب الصادق من الداخل. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa hambanya? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu tidak ada orang yang bangun pada waktu tersebut melainkan orang itu benar-benar siddiq dalam perhubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وفي هذا الوقت الذين كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى كانوا يبكون لله سبحانه وتعالى. Sehingga kan orang-orang bangun malam ini di antara mereka tak cukup bermunajat kepada Allah dengan berdoa meminta, bahkan mereka akan mengalirkan air mata mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي كان يركع قبل الفجر 1000 ركعة فسمي بالسجاد. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Husain bin Ali itu adalah cucunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kalau bangun malam beliau akan solat 1000 rakaat, dan sehingga beliau digelar sebagai ahlus sajjad, orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فوجدوا حلاوة مع الله سبحانه وتعالى لم يريدوا أن يتركوها أبدا. Kerana apa beliau ini mampu semayang sampai 1000 rakaat? Kerana beliau telah mendapat kelazatan ibadah, keseronokan ibadah, sehingga kan beliau tak nak tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. حتى قال أحد العارفين أيضا وأحد العلماء قال ما غمني شيء في هذه الدنيا إلا طلوع الفجر. لماذا؟ لأنهم هم كانوا في أنس مع الله سبحانه وتعالى، فإذا أذن الفجر ينقطع هذا الأنس فيضطرون أن يرجعون إلى الصلاة مع الناس ومع الجماعة. قبل ذلك كانوا في صفاء مع الله سبحانه وتعالى. Sehingga kan dikatakan dalam kata-kata para arifun billah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak aku tension dalam dunia ini, ataupun tidak aku rasa bingung ataupun tekanan di dunia ini, melainkan apabila terbitnya matahari. Kenapa? Kerana waktu sebelum terbit matahari aku berseronokkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila masuknya waktu fajar, maknanya perhubungan aku untuk berbual dengan Allah SWT, aku seorang diri dengan Allah SWT sudah terputus. Kerana nanti aku akan bersama dengan orang masyarakat, maka sudah terputus hubunganku dengan Allah SWT untuk berseronok berbual dengan Allah SWT. Maka tidak ada satu yang aku tension, tidak ada satu yang aku bingung, tidak ada satu yang menjadi tekanan kepadaku, melainkan apabila waktu matahari terbit. والبعض يظن أن هذا قيام الليل هو مخصوص لكبار السن أو للشيابة. Ada sebahagian orang mengatakan orang nak qiyamul lail ini untuk orang-orang tua saja, orang yang pencen saja. وأن الشباب عليهم أن يسهروا أو يناموا. Adapun orang pemuda-pemudi dia kata tidak, waktu tengah malam itu waktu enjoy kita, untuk kita berlepak-lepak ataupun kita tidur yang banyak. لكن من لم يتعود في شبابه لا يمكن أن يؤدي هذا وهو كبير في السن. Akan tetapi kalaulah waktu muda remaja, waktu belia
tak mampu untuk bangun malam, macam mana nak jadi orang yang bangun malam pada waktu tuanya? فلذلك لابد أن نشجع أبناءنا الصغار على محبة القيام في هذا الوقت. Oleh sebab itu, kita hendaklah memberikan semangat, galakan kepada anak-anak kita, muda remaja belia, supaya mereka bangun malam. ولابد يعلموا أن هذا وقت شريف. Dan kita kena ajar mereka, memberitahu kepada mereka, waktu yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah waktu bangun malam. هذا وقت ليس للسهر وليس للعب. Waktu itu bukan waktu bangun untuk berjaga saja, ataupun untuk kita bermain, ataupun kita hadir permainan. Sebenarnya itu waktu yang mulia di sisi Allah SWT. وليس وقت للنوم الطويل. Bukan waktu tidur yang panjang. هو وقت للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. Itu adalah waktu di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. شيخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف يذكر قصة له في هذا الموقف. Guru kami iaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf pernah menceritakan suatu kisah kepada kami, iaitu kepada doktor. يقول منذ أن بدأت أن أميز أذكر أن والدي لم يترك قيام الليل أبدا. الحبيب أحمد بن عبد الرحمن من قبل عندما بدأ يميز سن السابعة. Aku semasa kecil, maknanya waktu mumayyiz, waktu masih kanak-kanak, aku tak pernah lihat ayahku, iaitu ayah kepada Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. نعم. قال فكان إذا قام وقت السحر وبدأ يتجهز لهذا قيام الليل ونحن نيام أنا وأخواني، فكان يأتي والدي ويقول عبد القادر عبد القادر عبد القادر، عمره 7 سنوات. Kemudian ketika mana aku ada sedikit terjaga ataupun aku mengintai bapaku sedang bangun malam pada waktu dalam pukul, maknanya waktu bangun malam itu waktu 1/3 malam, kemudian aku didatangi oleh ayahku sedangkan aku sedang tidur dengan adik-beradikku. Ayahandaku datang kepadaku lalu yang mengatakan Abdul Qadir, maknanya ia mengejutkan kepadaku sedangkan umurku, usiaku baru 7 tahun. هو لا يريده أن يقوم الليل لأنه لسه صغير في السن. Dia tidak tidak أن يقوم الليل لأنه لسه صغير في السن. Kalau kita lihat pada umur yang masih kecil 7 tahun, takkan kita nak suruh anak kita untuk bangun malam. لكن لماذا كان يوقظه وينبهه من نومه العميق في هذه الساعة؟ Akan tetapi kenapa ayahandanya tetap mengejutkannya untuk ia terjaga? يقول أن والدي كان يريد أن يوصل لنا رسالة. Sebenarnya ayahanda kami sebenarnya mengejutkan kami untuk bagi tahu sesuatu benda yang penting. يريد أن يقول لي يا عبد القادر هذا وقت شريف وليس وقت نوم. Ia ingin memberitahu kepadaku, wahai Abdul Qadir, ini waktu yang mulia, bukan waktu tidur. فانتبهت من هذاك السن أن هذا الوقت ينبغي أن أقوم لله سبحانه وتعالى. Dengan sebab perkataan ayahandaku sebentar tadi, maka aku asyik terngiang-ngiang apa yang ia mengatakan, ini waktu mulia. Makna daripada kecil aku dididik waktu mulia ialah waktu di pertengahan malam. ثم بعد ذلك بدأت أدرب نفسي على هذا قيام الليل والحمد لله وفقني الله. Kemudian setelah aku diberitahu oleh ayahandaku, maka aku sudah ada semangat untuk cuba bangun malam, sehingga aku diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk meneruskan bangun malam. هل ممكن هذا يحيا في بيوتنا اليوم؟ Adakah mungkin perkara yang aku cakapkan sebentar tadi, iaitu Al-Habib mengatakan sebentar tadi, boleh kita hidupkan dalam rumah kita? هل ممكن أن نعيد التفكير في هذه السلوكيات في زماننا هذا؟ Adakah mungkin pada waktu zaman ini, zaman yang penuh pancaroba ini, kita kembalikan fitrah yang asal ini, fitrah yang murni ini? ربما أننا لو عودنا أنفسنا وأولادنا ولو حتى على قليل 5 دقائق قبل الفجر، ربما أن كثير من سلوك أبنائنا يتحسن. Barangkali kalau sekiranya kita cuba buat walaupun 5 minit, kita didik diri kita, kita didik ahli keluarga kita, didik anak kita, cuba kejutkan mereka 5 minit sebelum azan, suruh mereka bangun, mungkin kita akan lihat bagaimana keadaan keluarga kita.
ثم تستمر السكينة في منازلنا. Sehingga kan kita lihat rumah kita tenang, rumah kita bahagia, ahli keluarga kita baik. وكان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في هذا الوقت يذهب إلى بيت ابنته فاطمة ويدق الباب ويقول لها يا فاطمة قومي اشهدي عطاء ربك في هذه الساعة، وهي بنته حبيبة قلبه. Sehingga kan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah yang lain, maknanya Sayyidatina Fatimah anak baginda Rasulullah SAW sudah ada rumah yang lain, tetap Rasulullah SAW bila bangun malam Rasulullah pergi rumah anaknya, maka Rasulullah kejutkan Sayyidah Fatimah. Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah, bangunlah, saksikanlah pemberian Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini. Itu anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. والبعض مننا في هذا الزمان يرحم أولاده فلا يريد حتى أن يوقظه لصلاة الفجر عندما يراه يحب النوم أو مستغرقا في النوم. Kita pada hari ini lain pula keadaannya. Kita bila lihat anak kita tidur, sehingga kan kita merahmati tidurnya, supaya kita biar tidurnya berpanjangan walaupun tidak solat subuh, tapi kita kata kesian dia, biar dia tidur lagi. يقول مسكين خله يرتاح خله ينام. Kita kata kesian dia, bagi dia tidur lagi, biar dia tidur lagi, sedangkan itu waktu subuh. هذه فاطمة أحب الناس إلى رسول الله ولكنه أراد لها الخير فكان يوقظها في هذا اليوم. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Sayyidatina Fatimah Zahra wal Batul, tetap Rasulullah SAW kejut untuk mendapat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. لأنه لا يريد لها أن يفوت شيء من الخير. Kerana ini ayah tak nak anaknya rugi, tidak dapat sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. هذا حق المحبة للأولاد وحق الرعاية للأولاد. Ini di antara tanda cinta seorang ayah kepada anak, tanda pemeliharaan ayah kepada seorang anak. Begitulah caranya. إن شاء الله تعالى نكون كلنا من أهل قيام الليل ولو بالتدريج. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang bangun malam, walaupun kita step by step, sedikit demi sedikit. هذا الوقت الأول الذي تكلمنا عليه. Ini yang aku sebutkan sebentar tadi, itu waktu yang pertama. ثم الوقت الآخر المهم الذي لابد على الإنسان أن يحافظ عليه هو وما بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. Kemudian waktu yang kedua yang perlu kita jaga, iaitu setelah solat subuh sampai terbit matahari. أولا يحرص أن يصلي في الجماعة إما هو وأولاده أو في المسجد وهو أفضل. Yang pertama sekali, pada waktu tersebut kamu ataupun keluarga hendaklah solat berjemaah. فكلما كانت البيوت تحرص على الجماعة كلما كانت قلوبهم في البيوت مجتمعة. Selagi mana ada mendirikan berjemaah di rumah, maka itu akan merapatkan hubungan kekeluargaan di antara ahli keluarga. بعض البيوت كل واحد يصلي بمفرده. Ada sebahagian rumah manusia itu mereka solat sendiri-sendiri semuanya. وربما بعض البيوت لا تقام فيها جماعة أبدا. Sehingga kan ada sebahagian rumah langsung tak pernah solat berjemaah. أي بيوت هذه؟ Ini rumah apa ini? هل نفاخر بهذه البيوت؟ Adakah sekadar kita membangga-banggakan rumah kita yang hebat? هذه بيوت ضعيفة. Ini sebenar rumah yang lemah. هذه بيوت ممكن تنهد في أي لحظة. Ini rumah mungkin boleh boleh dibinasakan oleh Allah SWT sekejap saja. هذه بيوت ممكن أن يتفرق أهلها بسهولة. Ini rumah mungkin boleh menjadi ahli keluarganya pecah belah. الصلاة في جماعة Solat berjemaah, والاجتماع على الأكل في جماعة kemudian makan pun secara berjemaah. هذا يقوي البيوت والأسر. Apabila hidupnya dua suasana ini, maka akan kuatnya perhubungan ahli keluarga. لابد أن نعلم أبناءنا ذلك. Hendaklah kita mengajar, mendidik ahli keluarga kita. ولابد أن نشجعهم على ذلك. Hendaklah kita menguatkan mereka. فالوقت هذا الثاني الذي ذكرته لكم هو أيضا من الأوقات الشريفة المباركة. Waktu yang aku sebutkan sebentar tadi juga waktu yang mulia di sisi Allah SWT. يسمى وقت توزيع الأرزاق المادية.
Itu yang dimaksudkan waktu yang disebutkan sebentar tadi ialah waktu tawzi'ul arzaq, iaitu waktu pembahagian rezeki, rezeki yang hissi, rezeki yang zahir. نعم بعض الناس يقول أنا الرزق حقي قليل والراتب حقي صغير والعمل حقي ضعيف. Sebahagian orang banyak mengadu-ngadu kepada orang lain. Dia kata hidup saya susah, saya punya gaji sikit, saya punya wang sempit. وربما يكون حتى راتبه والأجرة حقه عالية لكن ما في بركة. Ada pula manusia gajinya tinggi, lumayan, tetapi hidupnya tetap tidak berkat. وشخص آخر راتبه صغير ووظيفته صغيرة لكن يقول الحمد لله أنا عندي بركة كبيرة. Akan tetapi ada orang pula gajinya kecil, hidupnya nampak sederhana, tapi bila tanya bagaimana kehidupannya, dia kata alhamdulillah, semuanya dalam keadaan senang. هناك أسباب لذلك. Di sana ada sebab-sebab berlaku sedemikian. واحد من هذه الأسباب أنهم يحافظون على هذا الوقت الشريف ولا ينامون بعد الصلاة مباشرة. Sebab yang pertama ialah orang ini menjaga waktu selepas solat subuh, dia menjaga sampai isyraq itu, maka ini adalah di antara sebab Allah memelihara rezekinya. قد يكون هذا فيه تعب على النفس. Memang kalau kita lihat ada sedikit keletihan yang akan berlaku pada waktu tersebut. هذا في البداية يكون تعب لكن في النهاية يكون راحة. Pada permulaan memang rasa letih, rasa penat, tapi bila akhir nanti rasa seronok. لكنك أنت ترتاح أيضا في القبر بعدين. Dan juga kamu akan tenang nanti di dalam kubur. وترتاح إذا دخلت الجنة. Nanti kamu juga akan gembira bila kamu masuk dalam syurga Allah SWT disebabkan waktu tersebut. وترتاح إذا كنت بجانب النبي في الجنة. Dan kamu juga akan gembira tenang apabila kamu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. لأنك في الدنيا كنت مجتهد. Kerana waktu di dunia kamu ialah orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal. وكنت تفهم حقيقة الأوقات. Kamu faham hakikat waktu yang diberikan oleh Allah SWT. وكنت تفهم كيف تداجر مع الله سبحانه وتعالى. Kamu mengetahui bagaimana cara untuk sentiasa bersama Allah SWT. أنتم هنا في ماليزيا وفي غيرها من البلدان ممكن أن أحدكم كل يوم يعتمر عمرة كاملة من غير ما يذهب إلى مكان. Kamu orang di Malaysia dan juga di tempat yang lain, kamu ini ada peluang untuk mendapatkan pahala menunaikan haji dan umrah walaupun kamu tak pergi ke Makkahul Mukarramah. كيف هذا؟ Bagaimana itu? هل ممكن هذا؟ Adakah boleh jadi macam itu? النبي قال ممكن هذا. Nabi SAW menjawabnya boleh. حتى لو كانت المسافات بعيدة. Walaupun kamu punya jarak rumah kamu ataupun tempat negara kamu jauh dengan Makkahul Mukarramah. نعم هذا ممكن. Ya, boleh. النبي قال في الحديث الصحيح من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس قدر رمح ثم صلى ركعتين لله تعالى كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. Nabi SAW bersabda, barang siapa solat fardu subuh berjemaah, kemudian dia iktikaf di dalam masjid dan kemudian menunggu sampai terbit matahari sekadar kadar ramah, iaitu kadar mata lembing, kadar anak mata lembing, maka Allah Subhanahu Wa Taala dan solat 2 rakaat, maka Allah SWT akan kurniakan kepada kamu pahala seperti menunaikan haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. لما يقول النبي مثل هذا الكلام معنى أن هذا الكلام حقيقي. Kalau itu datang daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya perkataan itu benar. النبي لا يكذب. Nabi SAW tidak pernah berdusta. لقد نطق بالحق. Nabi SAW bertutur dengan kebenaran. وأن الله سبحانه وتعالى كان يوحي إليه. Nabi SAW adalah Nabi yang diberikan wahyu oleh Allah SWT. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Nabi SAW tidak meluahkan satu perkataan melainkan semuanya wahyu daripada Allah SWT. فإذا قال لك عمرة تامة تامة فهي عمرة تامة تامة.
Kalau Rasulullah SAW mengatakan haji dan umrah sempurna, maka tetap sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. فهنيئا لمن كان كل يوم يصلح عمره لله وهو في بيته. Maka tahniah kepada orang yang rumahnya jauh daripada Mekkatul Mukarramah, tetapi beliau itu setiap hari mendapat pahala menunaikan haji dan umrah. فإن شاء الله نكون كذلك مجتهدين لأجل نحصل هذه العمرة. Mudah-mudahan kita semua di antara orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk memperolehi pemberian yang Allah SWT berikan ini. لأن المعطي هو الله سبحانه وتعالى. Kerana yang memberikan itu Allah Subhanahu Wa Taala. نعم، إذن هذا الوقت الثاني الذي تكلمنا عليه. Ya, ini adalah waktu kedua yang aku mengatakan bahwasanya ada 5 waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. هناك وقت ثالث أيضا، Ada waktu yang ketiga, وهو وقت ما قبل المغرب ولو بنصف ساعة. yaitu waktu sebelum salat maghrib, sebelum azan maghrib, walaupun setengah jam. ويسمى وقت توزيع الأرزاق القلبية. Dinamakan waktu tersebut yaitu at-tawzi'ul arzaq al-qalbiyah, yaitu waktu diberikan, diagihkan rezeki Allah SWT maknawi, yaitu batiniah. ماذا مفروض أن نفعل في هذا الوقت؟ Apa pula waktu itu kita lakukan? إيش المطلوب مننا؟ Apa pula yang diminta oleh Allah SWT kepada kita? المطلوب مننا أن نستغفر الله 27 مرة. Yaitu yang diminta diminta diri kita untuk melakukannya, yaitu istighfar kepada Allah SWT sebanyak 27 kali. نقول استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات مثلا. Kita sebut contohnya, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah, aku minta ampun untuk orang mukmin lelaki dan perempuan 27 مرة. 27 kali. كم دقيقة يأخذ هذا؟ Berapa minit akan habis waktu? يمكن دقيقتين أو 3 دقائق. Mungkin hanya 2 minit ataupun 3 minit sudah habis 27 kali. سهل ولا صعب؟ Mudah ataupun susah? لكن الذي يذكر يكون هو الرابح. Tapi siapa yang baca, dia adalah orang yang beruntung. والذي ينسى Orang yang lupa, يكون قد خسر. maka dia rugi. دقيقتين ممكن إما تكون سبيل للنجاح أو سبيل للخسارة. Oleh sebab itu 2 minit boleh jadi dia orang berjaya, ataupun dia boleh jadi orang yang gagal. وإذا تعودت قليلا قليلا خلاص تصير أنت مثل عندك منبه في العقل يقول لك هذا وقت الاستغفار. Kalau seseorang itu dah mula cuba menggalakkan dirinya, maka nanti dia automatik tahu ini waktunya. وأيضا قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. Begitu juga ada satu lagi sirah zikir istighfar, yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la al-hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli. ربي 27 مرة. 27 kali juga. هذا دقيقتين وهذا دقيقتين أو هذا 5 دقائق وهذا 5 دقائق صارت 10 دقائق. Jadi oleh sebab itu tadi 2 minit. Yang ini pun 2 minit, ataupun mungkin 5 minit satu, yang lagi 5 minit, lebih kurang 10 minit saja habis zikir kamu. 10 دقائق تعطيك 100 الحسنات. Maka hanya 10 minit Allah berikan pemberian kepada kamu 100 kebaikan. ويكتبك الله في أنك من المحافظين على هذا الوقت الشريف. Kemudian Allah SWT akan suruh malaikat menulis kamu di antara orang yang menjaga waktu yang mulia di sisi Allah SWT. تكون أيضا أنت في هذا الوقت مستعد لأن تصلي المغرب أيضا في جماعة. Maka kamu juga menjadi orang yang sudah bersiap untuk pergi solat fardu maghrib secara berjemaah. الوقت الرابع. Waktu yang keempat, الوقت الرابع الذي ينبغي أن نحافظ عليه هو وقت ما بين المغرب والعشاء مثل هذا الوقت. waktu yang keempat ialah waktu di antara maghrib dengan isya, seperti waktu yang kamu ada di waktu ini. هذا الوقت ليس وقت عمل أو شغل إنما وقت تجارة مع الله سبحانه وتعالى. Ini bukan waktu bisnes kamu dengan manusia. Ini bukan waktu sibuk kamu dengan manusia, tapi sebenarnya bisnes kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu perniagaan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. بعض الناس حتى وهو في العمل مثلا أو في المكتب إذا كان في مثل هذا الوقت إذا صلى المغرب يحرص على أن يكون له ولو قليل من الوقت مع الله سبحانه وتعالى. Begitu juga kalau sekiranya memang waktu kerja kita sudah waktu malam, di antara maghrib dengan isyak juga kita waktu kerja, tapi jangan tinggalkan langsung waktu yang diberikan oleh Allah SWT ini walaupun sedikit waktu daripadanya. وفي هذا الوقت تصلي صلاة الأوابين. Pada waktu tersebut di antara maghrib dengan isyak, kamu boleh ambil kelebihan dengan solat sunat awabin. إما ركعتين أو 4 أو 6 أو 12. Sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat
ataupun 12 rakaat, kamu berniat dengan awabin. تسمى صلاة الأوابين. Dinamakan solat sunat awabin. والله سبحانه وتعالى يكتبك عنده من الأوابين بعدين. Nanti Allah Subhanahu wa taala tulis kamu di antara orang-orang yang suka bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم تعمر هذا الوقت أيضا إما بقراءة قرآن أو بحضور مجلس علم كساعتكم هذه. Maka yang terbaki lagi sebelum Isya, kamu cuba gunakan waktu untuk membaca Al-Quran ataupun hadir majlis ilmu seperti waktu ini. بعد المغرب هناك كراهة للنوم، في ناس تنام بعد المغرب والعلماء يقولون هذه كراهة. Sebahagian manusia ada yang tidur lepas maghrib. Tidur lepas maghrib makruh di sisi para alim ulama. أيوة، لأنه وقت أيضا الله سبحانه وتعالى يتجلى فيه على العباد. Kerana waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala membanggakan pada hamba-hambanya. بعض الناس بين المغرب والعشاء يقضيه في الأسواق والمولات. Ada sebahagian manusia pula pada waktu tersebut itulah mereka sibuk nak pergi shopping kompleks, nak pergi beli barang. خلي السوق إما قبل المغرب أو بعد العشاء. Hendaklah dia fikir nak pergi pasar ke, nak pergi shopping ke, kalau boleh sebelum maghrib ataupun selepas isya. هل سيطير هذا السوق خاصة قبل المغرب، يعني قبل بعد العصر أو بعد العشاء أو الصباح؟ Betul. Maknanya kalau nak pergi pasar ke, pasar malam ke, pasar tani ke, pasar lambak ke, ini semua waktu sebelum maghrib ataupun waktu asar, selepas asar, sebelum maghrib ataupun selepas isya ataupun lepas solat isyraq tadi. أنا أعرف بعض النساء لا يمكن أن تنزل للسوق بين المغرب والعشاء أبدا. Aku tahu kalau orang perempuan ini dia memang maknanya dia memang la tanzil إلى السوق. أيوة، يحب ينزل للسوق، يروح السوق. Kalau ikutkan adat perempuan ini, dia memang suka pergi beli belah ataupun pergi shopping waktu di antara maghrib dengan isya. أنا زوجتي أحيانا كانت تقول مثلا نريد نشتري حاجة ضرورية من السوق أو من المول بعد المغرب، أقول لها لا يمكن أن نخرج بين المغرب والعشاء إلى السوق، هذا نجلس نقرأ فيه ويتعلم فيه الأولاد ونقرأ بعد المغرب بعد العشاء ممكن نخرج للسوق، مش مشكلة. Doktor sendiri kata, aku sendiri kalau isteriku mengajak, memujukku, bang jom kita pergi pasar malam ataupun pergi mall, shopping kompleks lepas maghrib, aku kata ini waktu untuk zikir, ini waktu untuk kita bermunajat kepada Allah SWT. Kalau nak pergi lepas isya boleh. لكن بعدين تعودوا أن هذا النظام هو الصحيح. Lepas tu akhirnya keluargaku, isteriku sudah tahu ini adalah peraturan yang sebenar. فلا يمكن أن تطلب مني أو يطلب مني الأولاد أن يخرجون في هذا الوقت للشوبينج. Sehingga kan ahli keluargaku, anak-anakku dah tahu dah, takkan minta waktu di antara maghrib dengan isyak ni nak pergi jalan ataupun semua, melainkan lepas isyak baru mereka minta. لأنهم يعلمون أنني سأرفض. Mereka tahu sebab aku awal lagi sudah marah ataupun sudah tegur mereka. فإذا أنا رفضت وأنا أخرجهم سيضطرون يجلسون في البيت ويقرؤون القرآن ويتعلمون. Maka apabila aku sendiri sebagai tuan rumah ataupun ketua keluarga menjadi tegas kepada mereka, jadi mereka tahu ini waktu maknanya abah ataupun suami tak nak sibukkan yang benda lain, tapi selepas itu boleh. فينشأ عندنا الأبناء والزوجات على تعظيم هذا الوقت. Maka oleh sebab itu kita keluarga itu sudah seakan-akan sudah dihidupkan dengan suasana sedemikian. والوقت الخامس، dan waktu yang kelima, الوقت الخامس هو بعد أذان العشاء، بعد صلاة العشاء مباشرة. اختم بهذا. أيوة. Waktu yang kelima iaitu selepas azan isya mubasyarah, maknanya lepas azan isya terus masuk waktunya. أيوة. ويصلي صلاة الوتر ولا يغفل عنها أبدا. Iaitu setelah menunaikan solat fardu isya, kemudian jangan tinggalkan solat sunat witir. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, قال من لم يوتر فليس منا. barang siapa yang tidak mengerjakan solat sunat witir, maka mereka bukan golongan kami. أما يصلي ركعة وهو أقل شيء. Adapun kalau nak buat solat yang paling ringan sekali, satu rakaat pun sudah disebutkan. هذا لو كان كسلان مثلا. Ini bertambah pula kepada orang yang pemalas. لكنه لا يترك الوتر. Akan tetapi jangan tinggalkan langsung solat witir. إما بعد صلاة العشاء أو قبل النوم ممكن يصليها. Sama ada lepas solat fardu isya terus solat witir,
ataupun sebelum tidur solat sunat witir. نعم، إما ركعة أو 3 ركعات أو 11 ركعة. Sama ada 1 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun 11 rakaat. هل شبابنا اليوم يصلون صلاة الوتر؟ Adakah pemuda-pemudi kita solat sunat witir hari ini? النبي قال ليس منا، كلام خطير. Bila kalian dengar Rasulullah SAW sebut laisa minna, bukan kalangan umatku, ini bahaya ni. وكأنه يريد أن يقول أن هذه مرتبة صلاة الوتر كأنها مثل مرتبة الصلوات المفروضة الخمس. Seakan-akan bila Rasulullah SAW mengatakan laisa minna itu, kalimah itu kalimah yang mengancam kepada umat Islam ini, umat Nabi SAW, seakan-akan Rasulullah nak beritahu solat ni kedudukannya macam solat fardu. Alhamdulillah, هذه 5 أوقات احرصوا بارك الله فيكم أن تحبوها وأن تجعلوا أبناءكم كذلك يحبونها. Maka alhamdulillah kita sama-sama telah mempelajari 5 waktu yang baru sebentar tadi kita kongsi. Mudah-mudahan kita orang pertama mencintai waktu tersebut, kita orang pertama memulakan waktu tersebut, kemudian kita didik anak-anak kita, kemudian kita didik anak kita supaya ia suka untuk menghidupkan 5 waktu tersebut. صدقوني يا آبائي ويا أخواني ويا أولادي أننا إذا أحيينا هذه في بيوتنا ستتغير كثير أحوال في الأمة وتتحسن. Habib mengatakan, percayailah apa yang aku cakap, benarkanlah apa yang aku cakap. Kalau kalian ini, wahai bapa-bapa, wahai saudara-saudara, wahai anak-anak, sekiranya kamu semua hidupkan perkara ini, maka kamu akan lihat bagaimana berbezanya kehidupan kamu nanti. أولا أنت مشاكلك كلها ستنحل. Nanti pertama sekali, iaitu setiap problem kamu, permasalahan kamu, kemusykilan kamu akan selesai. أولادك عندهم مشاكل، علمهم هذا الكلام. Kalau kamu lihat anak-anak kamu ada masalah, ajar mereka waktu ini. الشباب لو تعلموا هذا الكلام وصدقوا كلامي وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه من قبله ستتغير أحوالهم وستستقر قلوبهم. Kalau pemuda-pemudi, belia-belia percaya dengan perkataanku ini dan mereka praktikkan, mereka akan lihat bagaimana kehidupan mereka, akhlak mereka, perjalanan kehidupan mereka berubah daripada sebelumnya. اليوم في البيوت مشاكل كثيرة. Hari ini di rumah-rumah permasalahan, problem yang sangat banyak. بعضهم يشعر بضيق في قلبه. Sehingga kan ada sebahagian yang tengok dalam rumahnya rasa tension, rasa tak senang. بعضهم يشعر بتعب في بدنه. Sehingga kan ada sebahagiannya berasa rasa penat dalam dirinya, badannya. وكأنه مريض. Seakan-akan dia sedang sakit. أو يتوهم أنه مريض. Sehingga kan ada sebahagian pula dia tak sakit tapi dia rasa dia macam sakit. فيذهب للأطباء. Kemudian dia pergi وربما يتناول أدوية. Kemudian dia pergi jumpa cari doktor dan doktor telah bagi dia ubat, dia pun dah makan أو ubat. يذهب إلى العلماء يقول لهم اقرأوا علي أو ادعوا لي. Kemudian barangkali juga dia akan cari ulama, pergi jumpa ulama, tolong baca doa untuk saya sembuh saya sikit. نحن نقول له عندنا علاج واحد. Kemudian bagi kami ada satu je ubat daripada kami, rawatan kami. اصلح بينك وبين الله يصلح الله حالك. Perbaiki diri kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perbaiki kehidupan kamu. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفي الحاضرين أجمعين، في الرجال وفي النساء وفي الصغار وفي الشباب، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يكتبنا فيه من الذاكرين ومن الشاكرين ومن القائمين ومن الطائعين، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا إن شاء الله محفوظين في بيوتنا، محفوظين في أعمالنا، محفوظين في أعمارنا، وأن الله سبحانه وتعالى يحيي بيوتنا ويحيي فيها الطاعات ويحيي فيها الأذكار ويحيي فيها القرآن ويحيي فيها العمل الصالح، ويجعلنا إن شاء الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن يوفقهم للفعل ومن يوفقهم للعمل الخير، وأن يكون هذا كلامنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. وأسأله تبارك وتعالى أن يبعث في قلوبنا الهمة للقيام وللعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengar perkongsian ilmu oleh Dr. Habib Ahmad Al-Habsyi.
dan insya-Allah saya minta izin kepada pihak masjid sedikit ada program korban yang dijalankan dekat Kemboja. Jadi sesiapa yang berminat boleh ambil poster iklan di luar. Allah Ta'ala alam. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سووا صفكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. ساووا صفوفكم انظروا الأقدام. صلي صلاة مودع. النظر إلى موضع السجود. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله 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 رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. خيراتكم ومنكرات المساكين. اللهم صل على النبي ومشاهد صلح شأننا كله واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مرحبا ان شاء الله اهلا وسهلا.